Terima kasih Datuk Speaker. Soalan pertama, waktu pertanyaan Perdana Menteri dan juga soalan pertama saya mewakili kawasan Taiping. Minta Perdana Menteri menyatakan kedudukan hutang negara terkini dan apakah punca kenaikan hutang negara setiap tahun. Nyatakan usaha-usaha kerajaan dalam menyelesaikan hutang negara yang semakin meningkat ini. Sekian daripada Taiping. Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Dari segi faktanya, hutang telah mencecah liability dan hutang kerajaan 1.5 trilion, iaitu 82% kepada KDNK. Untuk memperincinya, hutang kerajaan ialah 1079.6 trilion, termasuk komitmen jaminan 205.9 bilion, 1MDB 18.2 bilion dan liability lain 142.2, jumlah 145.9 trilion. Dan kalau dikira dari segi peratus, 82% daripada KDNK, dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4%. Dia termasuk khidmat hutang sekarang. Bagaimana kita bayar 2022, bayaran khidmat hutang atau debt service charges ialah 41 bilion ringgit dan 2023 46 bilion ringgit. Peratus hasil untuk 2022 14%, 2023 16%. Ini adalah maknanya bayaran khidmat hutang, namanya ini hanya membayar faedah, bukan bayar hutang tunggak. Langkah-langkah yang diambil ini pertamanya memperbaiki tata kelola, kerana di antara perbelanjaan bilion ringgit yang hilang ini adalah kerana pengurusan yang lemah, keterisan dan menyebabkan hutang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara. Lain-lain ialah untuk memastikan asas hasil ditambah dan review ataupun public expenditure review, mengkaji semula kaedah perbelanjaan awam tanpa membebankan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan, kesihatan dan prasarana asas. Hal-hal ini boleh kita cerakin dalam pembentangan belanjawan pada 24 hari bulan, insya-Allah. Sila Taiping. Soalan taman. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan terima kasih Datuk Speaker. Dan kita tadi telah meneliti bayaran perkhidmatan hutang berbanding dengan hasil dalam mencecah 14% pada tahun 2022. Dan ini juga merupakan sesuatu yang dibimbangi oleh Ketua Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara yang dibentangkan sebelum ini. Dan dengan komitmen kerajaan yang begitu tinggi, rakyat memang khawatir akan dibebankan dengan cukai-cukai tambahan. Soalan saya adalah sama ada kerajaan akan memperkenalkan apa-apa cukai baharu pada masa kini untuk menangani isu yang dihadapi pada masa kini. Betul ya, betul. Kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, iaitu broad-based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20, iaitu MNCs dan syarikat besar, melainkan syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Ada beberapa langkah lain yang kita kenakan dalam konteks penekanan yang sama. Umpamanya,
subsidi diesel itu tahun 2022 adalah 20 bilion ringgit. Tetapi dalam kajian Ketua Audit Negara dan lain-lain, separuh daripada volume itu telah dijual melalui stesen minyak. Maknanya kalau kita boleh selamatkan 5-6 bilion daripada ketirisan itu, dia akan membantu. Begitu juga beberapa hal lain dari segi penjanaan pertumbuhan ekonomi kerana kesediaan pelabur-pelabur domestik dan asing yang mula masuk ke dalam negara, saya percaya hasil akan meningkat tanpa membebankan broad base rakyat secara umum.